Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengadakan semula kuliah maghrib setelah kita tangguhkan beberapa minggu kerana wabak COVID-19 yang melanda kehidupan kita. Dan kita masih lagi membincangkan tentang fiqh COVID-19. Beberapa perkara, beberapa permasalahan yang perlu kita tahu dengan jelas kerana kita berhadapan dengan COVID-19 sekarang. Dan kita masuk kepada permasalahannya, bolehkah solat dengan memakai face mask? Penutup hidung dan mulut dalam suasana COVID-19 ini. Ini satu masalah fiqh. Dan masalah ini telah dibincangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Sudah ada dah. Hukum asal dianya, kalau kita sembahyang dalam keadaan kita tutup mulut, tutup hidung ni makruh. Makruh hukum asal. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melerekkan pakaian di dalam solat, serta melarang seseorang lelaki itu menutup mulutnya di dalam solat. Nabi larang kita semaya tutup mulut. Ini dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak ada sebarang sebab, maka hukum dianya makruh. Maknanya lebih baik kita tinggal. Kalau kita buat pun sah semaya. Semaya tadi sah. Dan para ulama juga, ulama fiqh sebut kenapa makruh. Makruh tu kerananya boleh menghalang kesempurnaan bacaan dalam solat serta menghalang kesempurnaan dalam sujud. Kerana tidak sempurna dari segi bacaan. Apabila kita tutup mulut, itu illah yang disebut oleh ulama fiqh. Dan ulama fiqh juga menyebut sekiranya ada hajat, ada sebab yang memerlukan untuk kita tutup mulut, maka hukum menutup mulut ketika solat tersebut adalah diharuskan. Ini dia juga disebut di dalam kitab fiqh. Jadi dalam keadaan sekarang ni, kalau kita pakai semaya pakai masknya, dia tidak jadi makruh. Pasal ada orang yang kurang faham, dia ada kata apa sembahyang pakai mask makruh, dia tak boleh. Tak sah sembahyang pakai mask. Dia tidak faham. Hak tu dalam keadaan biasa, dalam keadaan tak ada gapo-gapo, kita sembahyang pakai mask memang makruh hukumnya. Tapi kalau sekiranya ada sebab tu kita sel semua pun boleh dah. Kita sel semua. Kita sembahyang tutup mulut kita, tutup hidung kita. Boleh dah kerana ada sebab. Apatah lagi sebab COVID-19 ni, sebab yang begitu kuat, kerana boleh membahayakan kepada orang lain, kerana dia wabak. Wabak ni sifat dia berjangkit, dia boleh tersebar. Ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sebut la yuridanna mumridun ala musihhin. Nabi kata jangan pesakit yang berpenyakit
berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Ya. Nabi kata, pesakit yang berpenyakit berjangkit tidak boleh mendatangi orang yang sihat. Kalau dia tahu dia tu ada penyakit, memang tak boleh mari. Dia tahu dah dia ni demam ke, dia ni kena COVID, mari juga sembahyang. Tak boleh, hukum dia haram. Kalau dia ada COVID, dia mari juga sembahyang dengan orang ramai-ramai, hukum dia haram kerana membahayakan orang lain. Jelas dia tu membahayakan kepada orang lain. Cuma kita tidak tahu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Kerana COVID ni ada yang ada gejala, ada yang tak ada. Ada orang tu sihat, tak ada apa satu. Boleh jadi dia ni ada COVID. Cuma tak ada sebagai tanda. Apabila dia mari tempat orang ramai, dia boleh berjangkit kepada orang lain. Boleh berjangkit kepada orang lain. Orang yang ada gejala demam, batuk, itu memang dah. Orang yang tak ada gejala. Jadi, maka diharuskan kita pakai mask di dalam solat. Bahkan dituntut dalam keadaan suasana lagu ni, maka dituntut apabila ada lagi arahan-arahan daripada pihak pemerintah. Ada arahan, maka dituntut di dalam agama. Itu masalah tentang kita sembahyang pakai mask. Di dalam masalah fiqh ni. Yang keduanya, apakah hukum menggunakan hand sanitizer, bahan pencuci tangan ketika menunaikan salat? Adakah ia dikira najis kerana ada alkohol di dalam? Ini pun jadi masalah juga bagi setengah orang. Bagi setengah orang, dia kata ada alkohol, tak boleh, tak sah sembahyang. Kerana alkohol itu najis, dia kata. Alkohol itu najis, tak boleh guna. Yang pertamanya, para ulama bincang panjang lebar tentang alkohol itu sendiri, status kedudukan alkohol. Di alkohol ni dia ada dua buat. Ada yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, ada yang dibuat daripada tulang-tulang. Jadi hak yang buat daripada tumbuhan tak ada masalah, suci. Hak buat daripada tulang yang dipersoalkan. Cuma di dalam masalah ni sudah ada fatwa, sudah ada keputusan muzakarah, jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-7. Keputusannya menyebut ubat-ubatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah harus dan dimaafkan. Itu perbincangan panjang lah. Para ulama sendiri, kenapa siapa ke mereka harus? Yang pertama sekali, alkohol tadi, perbincangan tentang alkohol tadi. So katanya dia tidak najis. Alkohol dia tidak najis. Tak ada apa satu kita guna. Dia bagi orang yang kata najis pun kerana dia panggil termasuk dalam istihalah. Kerana hak masuk itu sikit sangat dan telah berubah rupa. Berubah rupa sebagaimana arak apabila berubah jadi cuka. Asalnya najis arak, apabila berubah jadi cuka, maka dia tidak jadi najis. Boleh makan semua sekali kita. Itu perbincangan. Bagi kitanya, apabila sudah ada fatwa daripada satu institusi yang berautoriti, maka kita boleh terima. Tak ada apa satu. Kalau orang kata tak boleh pun, kita ngaji dah. Ni tak ada apa satu, boleh. Fatwanya harus kita menggunakan hand sanitizer ni, hand sanitizer ni, walaupun ada alkohol. Dan ubat-ubatan yang lain pun walaupun ada alkohol, minyak wangi pun yang ada alkohol, kita boleh guna. Tak ada apa satu waktu. Begitu juga dengan fatwa kerajaan negara Brunei, turut menyebut bahawa barangan kosmetik
yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia adalah harus menggunakannya kerana ia bukan najis. Dengan ini juga sah sembahyang seseorang memakai baju yang telah disembur dengan minyak wangi yang mengandungi alkohol yang dihasilkan melalui sintetik atau tiruan daripada campuran bahan kimia kerana ia bukan najis. Bukan najis tadi itu, yang pertama sekali, sebahagian ulama kata alkohol itu dia bukan najis. Hak najis itu arak, alkohol lain, arak lain. Orang bincang tentang setengah orang kata alkohol itu najis kerana dia tu arak. Itu benda lain. Dia orang kata najis itu kerana dia buat daripada tulang. Dia buat daripada tulang binatang apa semua sekali ni. Jadi itu perbincangan lain. Kemudian orang kata tidak najis itu kerana dia telah diproses melalui bahan kimia apa semua sekali. Berubah sifat dia. Sifat asal dia sudah berubah. Jadi sudah cukup dengan fatwa-fatwa ni yang sudah ada ni, ia telah memutuskan bahawasanya sanitizer ni dia tidak najis. Kita boleh guna. Ni kita nak wasmaya apa mari guna apa kita wasmaya tak ada apa satu. Tidak jadi kekeliruan lagi kepada kita. Sudah terjawab. Kadang-kadang ada juga hak ustaz mewah kata tak boleh guna, tak boleh guna. Kerana najis. Tak sah semaya. Orang hak guna tu tak sah semaya. Kita hak guna selama kening tu tak berasa rusing lagu mana aku sembahyang lama dah guna. Jadi jelas kepada kita kena ambil suatu keputusan ya autoriti daripada pihak-pihak yang berautoriti, majlis fatwa yang boleh diterima pakai. Kemudian masalah bagaimanakah tata cara mengangkat hadas bagi mereka yang masih dalam proses pemeriksaan kesihatan, iaitu bagi mengelakkan resiko penyebaran virus, bolehkah mereka sekadar bertayamum? Hal ini dia panggil quarantine. Kerana dia tu letak di pusat. Letak di pusat dia. Dia sebut beberapa langkah. Yang pertamanya, situasi pertama bagi pesakit COVID-19 yang telah disediakan bilik khusus yang tidak dikongsi dan terdedah kepada orang ramai serta mempunyai bilik air yang khusus, maka mereka boleh menggunakan air untuk berwuduk dan mengangkat hadas besar seperti biasa tertakluk kepada nasihat pakar perubatan. Yang pertama sekali, tengok pada tempat dia duduk. Kalau sekiranya air ada, berapa ada semua sekali, sah. Yang kedua, tengok kepada tubuh badan dia. Boleh guna ke tak? Kalau sekiranya doktor kata tak boleh guna, ada penyakit lain ke berapa semua sekali. Jadi dua situasi situ. Kalau tempat tu ada bilik air, dia sendiri pun tak ada masalah menggunakan air, dia masih wajib menggunakan air. Nak berwuduk, nak mandi, berapa semua sekali. Yang keduanya, situasi kedua bagi orang yang di kuarantin yang ditempatkan di khemah khas atau tempat terbuka dan terdedah kepada orang ramai, maka mereka hendaklah melakukan tayamum bagi mengelakkan resiko penyebaran virus ini. Maknanya bukan tempat khusus. Yang menyebabkan dia tu terdedah dengan orang ramai, tak ada bilik air khusus bagi dianya, bilik air pun berkongsi dengan orang lain juga. Maka ketika tu dia dibolehkan bertayamum. Kenapa? Nak mengelakkan daripada berjangkit dengan orang lain. Dubuh dalam kemah kau berapa semua sekali itu. Ni mungkin tempat kita tidak berlaku, tapi tempat lain tu hak ia terlalu ramai kita kata. Tempat kita baru ni pun hospital tak muat. Di Dewan Jubli Perak guna, di Putih guna, di asrama Jurawak tu pun guna. Banyak tempat ada. Cuma tidak siapa kau mereka duduk dalam kemah kau berapa semua sekali ni. Tempat yang tak ada bilik air berapa yang berkongsi. Ketika tu harus kita bertayamum. Boleh.
Kerana supaya tidak merebak penyakit tadi. Kemudian bagaimanakah cara berwuduk bagi pesakit COVID-19 yang tidak mampu untuk ke tempat wuduk? Seperti pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan sepanjang masa, adakah boleh menggunakan spray air? Ini biasanya orang yang masuk ICU lah. Puan baru ni masuk, hak duduk dalam bilik biasa tak apalah. Duduk dalam ICU tu nak gerak pun tak boleh. Tandah pun tak ada. Tandah pun tak ada, duduk terguling. Kita nak semayang lagu mana? Kita nak semayang lagu mana? Nak berwuduk dengan wayarnya, serabu. Ketika tu kalau ada spray kan, maka kita boleh menggunakan spray lah. Biasa kalau dia tu dia akan sediakan spray air. Dalam ICU pun dia sediakan spray air. Kita guna spray gitu, spray muka semua sekali. Hak tu pun telah mengalir air dah. Dalam keadaan biasa apa kalau kita nak guna spray air boleh tak? Boleh juga nak guna spray air. Ada bilik air cuma kita nak guna spray air juga. Boleh. Ni tempat yang disediakan spray air. Boleh guna. Jadi dia sebutnya sebagaimana disebut oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam penjelasan syarat-syarat ini, dia telah sebut hendaklah menggunakan air yang suci ketika berwuduk, dan disyaratkan untuk mengetahui bahawa air yang digunakan itu adalah air mutlak walaupun secara zon, secara sangkaan. Yang pertama sekali dia kata kita kena guna air yang suci, air mutlak. Air yang kita guna tadi tu kita walaupun tidak yakin 100%, kita berasa air tadi suci, maka boleh guna. Kalau tempat kita ni memang air untuk ambil wuduk ni memang dia sudah sediakan, tak ada apa satu dah. Hak tu tak ada syok berapa dah lah nak guna air suci ke tak. Tak ada. Memang air tu suci dah. Kita boleh guna dah hak tu. Yang keduanya, tidak terdapat perkara yang menghalang, iaitu perkara yang menghalang air daripada terkena anggota wuduk. Kalau sekiranya ada benda yang menghalang air daripada anggota wuduk, khususnya bagi orang yang tidak sakit atau tidak berapa, maka dia tidak ada kelonggaran. Jadi kalau sekiranya dalam mazhab Syafi'i kita, kalau ada perkara yang menghalang, kita duduk biasanya duduk itu dia cocok tu, dia ada baru. Kita ambil wuduk, tapi dia kena, apabila sembuh dia kena sembahyang semula. Dia kena sembahyang semula. Sembahyang itu sebagai dia panggil sembahyang hormat waktu. Sembahyang tadi sebagai hormat waktu. Kalau sekiranya ada perkara yang menghalang kita daripada mengambil wuduk, kecuali orang yang mengambil pendapat lain, pendapat dalam mazhab lainnya, kalau sekiranya tidak boleh, hak tu ada juga, tidak perlu sembahyang semula, padan dengan sembahyang itu saja. Jadi hak dalam mazhab Syafi'i kita boleh, maknanya kita guna air kalau sekiranya ada tempat yang tidak sampai, dengan sebab ada plastar atau ada berapa semua sekali, kita sapu atas tu juga, kita sapu semua sekali, lepas kita sembahyang. Cuma kalau sekiranya lepas pada kita segar tu kan, kita qada balik hak yang masih kita buat dalam keadaan tidak sempurna tadi, tidak sempurna. Kemudian mengalirkan air pada anggota yang dibasuh. Maknanya kalau kita guna spray, mengalir ke air? Mengalir ni tidak macam jiruh dengan syaitan, tidak. Dia apabila kita sembuh tu, kita nampak air tu mengalir, dia kira mengalir dah. Air tu ada sini semua sekali tu, dia kira air tu mengalir. Maka sah kita menggunakan spray tadi. Kemudian menghilangkan kotoran dan najis pada anggota wuduk.
Kalau sekiranya ada kotoran, ada najis, maka apabila air yang kita gunakan tadi, dia boleh menghilangkan najis-najis semua sekali, iaitu kita spray kalau sekiranya ada najis. Biasanya tak ada gambar satu hak yang kita guna. Jadi banyak kita duduk dalam tu banyak hukum yang berkait. Hukum yang berkait. Pasal kalau kita duduk dalam ICU, dia akan guna beg, air kecil pun tak boleh gitan dah, dia guna beg dia. Kita nak semayah. Dia panggil stoma, beg stoma tu. Dia pakai pempoh kita. Pakai pempoh. Semua tu yang berkait rapat dengan hukum fiqh. Hukum fiqh. Dalam mazhab Syafi'i kita dia kena, kalau sekiranya semaya guna beg air kecil tu, dia kena qada balik. Dia kena qada balik. Hak tu kalau sekiranya sikit boleh qada balik. Tapi kalau sekiranya lama, sebab itulah para ulama dia mengambil pendapat mazhab lain. Apabila dia tu memberatkan kita, menyusahkan kita. Ada orang sakit tu boleh kecil sampai bertahun, sampai 4-5 bulan, ada nak qada lagu mana? Bertahun-tahun supaya arwah tu guru kita tu duduk bibi semacam. Bertahun-tahun duduk bibi. Maka dia semayang begitulah. Hak tu patut kita tidak menerima mazhab Syafi'i dah. Kerana memberatkan kita. Pada ketika tu boleh dia semayang begitu sahaja. Semayang begitu. Tapi dalam keadaan biasa, kalau tak ada baru pun tak ada, plaster pun tak ada, air tu siapa molek semua sekali, pahwaya air kecil pun tak ada berapa, kita guna spray tu, maka serupalah kita menggunakan air biasa. Tak ada apa satu. Pasal satu kemudahan hak tu. Di rumah kita pun boleh, kita mau berasa demam ke berapa, ambil spray tu spray gitu je. Boleh menggunakan. Kita boleh guna, sah. Wuduknya sah. Cuma kadang-kadang orang kita ni pasal dia guna air banyak. Guna air pahit banyak, bau kan. Kalau spray kan dia berasa macam tak jadi. Air berasa tak sedap, berasa tak jadi. Kerana dia guna air sobledi semua. Sekarang untuk nak ambil wuduk. Hak tu tabiat kita. Sebab tu dalam masalah ni semua perkara ni kita tengok kepada hukum. Lagu mana hukum sebut? Kita tak boleh berasa, kita ikut perasaan kita. Perasaan kita jadi lagu tu lah. Lebih lagi orang ada penyakit was-was pula. Lebih lagi tak boleh. Orang ada penyakit was-was dengan spray pun basah jeruk habis dengan baju-baju. Dua kali spray pernah habis botol muka saja. Kemudian kita masuk kepada bagaimana ke majlis akad nikah diadakan dalam suasana wabak COVID-19 sedang merebak serta adanya perintah kawalan pergerakan. Jadi hal ini dia tertakluk kepada ketetapan kerajaan. Kalau kerajaan kata tak boleh buat majlis langsung, nikah saja aja boleh, maka tak perlu buat majlis lah, tak perlu. Pasal orang kita ni kadang-kadang kalau tahu majlis dia berasa macam tidak nikah lagi. Ada hak pentingnya menikah ya. Akad nikah. Kalau boleh buat majlis, buat. Kalau tak boleh buat majlis, tak usah buat. Ya. Setengah orang tu masa kahwin ni dia kata bagus menikah pasal tak habis pitih banyak. Kalau buat majlis pun panggil 15 orang yang mari makan. Semua hayang, semua beli daging begitu. Tak habis pitih banyak. Dan ada setengah orang tu dia kata, "Amo tak boleh kalau tahu majlis berasa macam tak menikah. Kena buat juga majlis." Orang kata kahwin pun kena buat juga. Jaga SOP ke berapa. Hal ini tertakluk kepada keputusan pemerintah. Kalau pemerintah kata tak sah, kerajaan kata tak boleh. Kalau dia kata boleh dengan SOP, boleh buat. Kita buat dengan SOP. Perkara lagu ni kita kena tahu hak mana hak yang
utama, hak yang asal, hak mana hak yang sebagai tambahan. Hak yang utamanya menikah itulah. Nikah tu hak yang asal, hak yang utama. Hak nak buat bekwah kau berapa semua sekali, hak tu sebagai tambahan. Sebagai tambahan saja. Jadi kita jangan bersungguh kau berbagai hak tu yang menyebabkan mendatangkan mudarat. Banyak mendatangkan mudarat. Dan kalau sekiranya kita ni mendapat jemputan dalam keadaan COVID-19 kes duduk tengah naik, dalam keadaan pemerintah pun tabui, ya, tiba-tiba orang mau ikat, dia kata mana nak bel lagu mana? Kerana jemputan kahwin termasuk wajib. Apabila orang mari kat rumah kita semua sekali, kecuali banyak tempat ke berapa semua sekali. Tapi kalau sekiranya orang mari itu, maka menjadi wajib kita kena pergi. Tempat jemputan tadi. Cuma dalam keadaan COVID-19 ni, maka hukum dia jadi berubah. Ya? Hukum dia jadi berubah. Para ulama juga menyebut bahawa kewajipan memenuhi kenduri perkahwinan akan tergugur disebabkan adanya keuzuran. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan antara keuzuran yang menggugurkan kewajipan untuk memenuhi jemputan adalah banyaknya kesesakan, hujan lebat, jalan lecah, sakit dan seumpamanya. Ya? Tidak jadi wajib dah. Bahkan kalau sekiranya ada ketetapan pemerintah, bukan kata harus saja, tidak. Dia jadi kepada makruh ataupun haram. Kerana boleh menambahkan kes, kerana boleh merebakkan lagi penyakit tadi. Tapi kalau sekiranya dalam keadaan pemerintahnya membenarkan, kita nak buat kenduri pun boleh, kita nak datang kenduri pun boleh. Ketika tu kalau kita tak pergi pun harus hukumnya. Dalam keadaan qawi. Kerana penyakit itu masih ada. Cumanya ada kebenaran daripada pemerintah untuk nak buat, tidak jadi wajib. Kerana masih ada illah dia panggil. Kita berasa nak pergi bahasa tak sedap, nak pergi takut Mungkin duduk tempat ramai-ramai ni. Dah hak ni memang banyak dah. Kluster hak yang kenduri ni banyak dah hak yang belah. Kalau kita tak pergi pun tidak jadi salah, tidak berdosa dari segi agama. Jadi hal itu kita kena tahu. Kemudian bolehkah meneruskan majlis pernikahan atau perlukah ditangguhkan terlebih dahulu? Ini kerana ada yang sudah menempah hotel, catering, membuat jemputan dan sebagainya. Ini apa yang berlaku juga. Dalam keadaan biasa dia hanya buat persiapan siap berlaku. Persiapan siap berlaku dah. Tiba-tiba kerajaan tak bui nak buat. Ataupun sekarang ni kih naik parok telaja. Lagu mana kita? Kalau sekiranya kerajaan tak bui, maka hak sepatutnya kita kena batalkan semua sekali. Maknanya padan dengan kita buat majlis akad nikah sajalah. Kalau boleh batalkan semua sekali, walaupun kita kata berlaku kerugian sikit, tanggunglah. Kerana perkara ini boleh membawa kepada bahaya kepada orang lain. Membawa kepada bahaya kepada orang lain. Kecuali ada kebenaran boleh buat juga, kita buatlah sekadar tadi tu. Tapi kalau sekiranya tak ada kebenaran, maka kita buat lebih kurang, ala kadar saja. Itu yang lebih baik. Kemudian adakah sah akad nikah sekiranya juru nikah tidak berjabat tangan
dengan pengantin lelaki semasa akad nikah bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Bagai-bagai ni kadang-kadang orang kita dia tidak tahu hukum agama. Dia banyak dipengaruhi oleh adat. Dia tidak tahu hak mana adat, hak mana hukum. Hak mana adat, hak mana hukum. Jadi kita kena faham. Hak jabat tangan itu, hak tu adat. Jadi hak ia wajibnya kita kena buat hak rukun nikah. Hak rukun nikah. Apa dia rukun? Ijak kubur, wali, pengantin lelaki, pengantin perempuan, 5 tu je. Saksi kena ada, ijak kubur, saksi, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali. Itu rukun hak ya nikah. Pas kalau kita nak menikah tak berjabat tangan, tak ada apa satu. Semua orang kata guan soh kau pasal dia tidak dia tidak berjabat tangan. Ada hadut sekali ngambau tu email di Batu Gajah. Dia kata pasal menikah duduk berjabat tangan semua sekali, akhir sekali kena kahwin. Tu email tu kena. Jadi setengah orang kata dia kata hamba berasa tak sedap kalau tak jabat tangan itu berasa tak sepenuh ke, berasa tak sah ke. Kita kena rayak bahawa tak ada kaitan apa dengan menikah. Kalau kita ijak kubur tu ke ada saksi, ada dengan wali semua sekali, pengantin lelaki, pengantin perempuan ada, sah. Kita nak menikah tadi. Jadi kita kena tahu hak mana ada, hak mana agama. Khutbah nikah tu pun itu bukan termasuk dalam rukun. Sunat aja. Sebelum daripada nikah tu baca khutbah dulu nikah. Itu sunat saja. Kalau tak baca pun sah, tak ada apa satu. Itu termasuk dalam hak sunat. Kemudian apakah hukum pasangan pengantin bernikah melalui video call atau video conference? Sidang video ini disebabkan oleh kekangan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan. Hak tu pun melibatkan hukum fiqh. Hak tino duduk di Kelantan, hak jatah duduk di Kuala Lumpur. Pas nak nikah. Kalau hak boleh wakil itu biasalah hak wakil itu. Tapi tosir nak nikah juga melalui video call. Buka video call, wali ada, saksi pun ada dah. Semua sekali kena buka video call belakang. Lagu mana? Boleh ke? Tak boleh. Ini juga menjadi perbincangan para ulama. Kerana hak asalnya kita nak menikah ni duduk dalam satu majlis. Di dalam satu majlis. Jadi tafsiran majlis tu berbagai-bagai. Majlis dia kata satu tempat lah. Setengah kata satu tempat, duduk setempat. Setengah kata majlis ni bukan satu tempat. Apabila boleh berinteraksi, boleh kecek semua sekali. Dia kan satu majlis walaupun tempat jauh-jauh pun. Supaya duduk setempat juga, tengok gambar aku semua sekali, boleh tengok supaya duduk setempat dah. Jadi hal ini telah dibincangkan oleh Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-97 yang bersidang pada 15 hingga 17 Disember 2011 dalam isu ini. Maknanya sudah ada keputusan bahawasanya hukum dianya harus boleh. Kita nak nikah melalui video call sahaja. Kerana dia duduk berjauhan. Boleh. Walaupun ada setengah ulamanya tidak bersetuju. Tapi sudah tempat kita ni sudah dikira satu keputusan yang kuat apabila fatwa tadi diputuskan oleh satu badan yang begitu kuat dalam yang berautoriti. Boleh.
Cumanya apabila kita buat lagu ni, sebab tu para ulama'nya bincang yang jadi khilaf tadi tu, kerana ada beberapa perkara. Ulama' yang kata boleh pun dia letak syarat. Dia letak syarat. Syaratnya memenuhi, yang pertamanya memenuhi semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syar'i. Cukup rukun, cukup syarat semua sekali. Maknanya wali ada, ijab kabul pun ada, dan dia dengar hak ni terima akad pengantin jawab, dengar, masing-masing dengar belah. Saksi pun ada, wali pun ada, semuanya ada berlaku situ. Yang keduanya tiada sebarang unsur penipuan dan keraguan. Maknanya kita nampak muka dia situ memang dia sungguh. Tidak kata bunyi suara tu dia rakyat saja, duk mana tak tahu. Hak tu yang ulama kata tak boleh tu. Sebahagian kata tak boleh pasal ada penipuan. Wali ada, saksi ada. Siapa dia? Kita tak tahu dia jalan ke tak dia. Dia kata mesti kena yakin. Tunjuk muka dia duduk sini semua ada sungguh. Kita boleh tengok dia. Tidak ada sebarang keraguan. Memang dia ada sungguh. Dia ada sungguh. Tidak main-main dah. Majlis tersebut berlangsung pada tahap al-yaqin, bukan zon. Maknanya kita semua sekali yakin apabila kita tengok muka dia sendiri ada. Tak ada berasa ragu-ragu. Suara tadi betul kau ada dia ni. Kita berasa zon. Tak, pasal kita tengok muka, suara dia, apa suara kita dengar tadi, suara dia betul benar dah, yakin, maka boleh kita buat akad nikah melalui video call. Cumanya dalam masalah fatwa ni, dia kena rujuk kepada majlis fatwa setempat. Di negara kita ni hak majlis fatwa kebangsaan satu. Setiap negeri itu ada majlis fatwa masing-masing, maka kita kena rujuk kepada majlis fatwa setempat. Kerana hak ni pun dia tidak sama, ada hak sebahagian majlis fatwa setuju, ada sebahagian majlis fatwa tidak setuju. Cuma dari segi umumnya para ulama menerima, khususnya ulama-ulama besar peringkat dunia ni menerima hukum akad nikah melalui video call, termasuklah Dr. Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mustafa Az-Zarqa, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Muhammad Uqlah dan Dr. Abdul Rahman As-Sin, iaitu ketua bahagian fiqh Al-Muqaran di Ma'had Al-Ali lil Qada. Ni kalau kita tengok kepada ulama-ulama besar dunia yang membahaskan masalah ni, mereka menerima. Jadi apabila orang tanya, kita pun jelas dah, pasal kita sudah sebut dah lagu mana hukum kalau sekiranya nak buat, nak akad orang, ada orang buat, orang kata akad nikah melalui video call tak sah tu. Kita tahu dah lagu mana perbincangan para ulama sendirinya, sah ke tidak sah ke, boleh ke tak boleh, maka kita telah jelaskan. Jadi itu beberapa perkara yang kita sebut pada malam ni, dan ada lagi kita nak perhabis beberapa permasalahan yang berkait dengan COVID-19 ni. Sekali dua lagi insya-Allah habis. Jadi setakat itu saja. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.